Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi perbincangan kita mengupaskan kitab yang dikarang oleh Dr. Nazih Hamad hafizahullahu taala yang berjudul Penggunaan Bahan-bahan yang Haram dan Najis dalam Makanan dan Ubat-ubatan. Pada sesi yang lalu kita dah masuk ke dalam bab yang keempat, perbincangan berkaitan dengan teori darurat dan hajat untuk berubat. Dan pada sesi hari ini kita masih lagi ingin membincangkan bab yang keempat. Lebih khusus lagi pada sesi ini kita nak teruskan sambungan perbincangan sesi yang lalu, iaitu kita dah mula bincangkan tentang sandaran teori darurat. Kita mengatakan yang dalam Islam, dalam keadaan darurat, seorang Muslim dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin lihat apakah sandaran yang seterusnya, apakah dalil hujah yang ketiga yang digunakan oleh para ulama untuk membenarkan seorang Muslim melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan darurat. Sandaran ketiga pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang tertera dalam skrin ini, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang artinya, kita akan terjemahkan ayat ini dan juga kita akan syarahkan pengertian pengajaran yang boleh diraih daripada ayat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Jadi pengajaran yang pertama daripada ayat ini, sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini, iaitu dalam Islam, orang-orang Islam diharamkan memakan bangkai. Yang kita maksudkan dengan bangkai adalah haiwan-haiwan yang mati dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan darah yang keluar mengalir. Jadi pengajaran yang kedua daripada ayat ini, dia mengajarkan kepada kita antara benda yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengharaman darah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan daging khinzir. Jadi pengajaran yang ketiga, selain daripada bangkai, selain daripada darah, perkara yang ketiga yang diharamkan ke atas orang-orang yang beriman adalah memakan daging khinzir. Apa sahaja daripada badan daging khinzir adalah diharamkan untuk kita memakannya. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang keempat daripada ayat ini adalah dalam Islam kita dilarang memakan binatang-binatang yang disembelih dengan niat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tidak dibenarkan. Ada tambahan lagi, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut makanan.
Allah Subhanahu wa taala menyambung dan yang mati tercekik. Jadi pengajaran yang kelima daripada ayat ini adalah pengharaman haiwan yang mati dalam keadaan tercekik. Sama ada dia tercekik oleh pihak yang lain, maka binatang yang mati dalam keadaan tercekik, dalam keadaan tidak sempat kita menyembelihnya adalah haram untuk kita memakannya. Dan yang mati dipukul. Jadi Islam juga mengharamkan kita memakan bangkai, memakan binatang yang mati dalam keadaan dipukul. Sama ada dipukul dengan menggunakan batu, sama ada dipukul dengan menggunakan tongkat ataupun benda-benda yang lain, diharamkan ke atas seorang Muslim untuk memakan daging haiwan tersebut. Dan yang mati jatuh daripada tempat yang tinggi. Pengajaran yang ketujuh yang boleh kita raih adalah pengharaman haiwan yang mati jatuh daripada tempat yang tinggi. Sama ada dia mati dalam keadaan dia terjatuh sendiri, ataupun dia mati dalam keadaan ditolak oleh orang lain lalu terjatuh, dan dia tidak sempat disembelih, adalah haram untuk kita memakannya. Yang ke-8, dan yang mati ditanduk. Jadi haiwan-haiwan yang mati dalam keadaan ditanduk oleh haiwan yang lain, maka itu juga adalah diharamkan bagi kita untuk memakan dagingnya. Dan yang mati dimakan binatang buas. Pengajaran yang ke-9 yang boleh kita raih daripada ayat Quran ini adalah haiwan-haiwan yang mati dalam keadaan dimakan oleh binatang yang buas, diterkam, diserang oleh binatang yang buas seperti harimau ataupun singa ataupun serigala, maka itu adalah diharam ke atas kita memakannya. Kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Jadi pengajaran yang ke-10 tadi yang kita sebut tentang binatang-binatang yang tercekik, yang jatuh daripada tempat yang tinggi, yang dipukul, kan, dan yang lain-lain itu. Tapi kalau sekiranya binatang tersebut kita sempat untuk menyembelihnya sebelum nyawanya diambil, maka itu diberikan keringanan bagi orang-orang Islam untuk memakannya. Kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembelih di atas nama berhala. Jadi mana-mana haiwan yang disembelih untuk berhala, yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah diharam ke atas seorang Muslim untuk memakan dagingnya. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan mengundi batang-batang anak panah. Jadi perkara yang ke-12 yang diharamkan dalam Islam adalah perbuatan merenung nasib. Orang-orang jahiliah pada zaman dahulu, apabila mereka ingin melaksanakan urusan yang penting, seperti ingin mengadakan perjalanan ataupun ingin bernikah, mereka akan mengambil anak-anak panah lalu diletakkan dekat satu tempat. Anak panah yang pertama yang mereka letakkan dekat tempat tersebut akan ditulis perkataan lakukanlah ataupun kerjakanlah. Anak panah yang kedua yang mereka letak dekat dalam tempat tersebut akan tertera ataupun ditulis jangan lakukan. Anak panah yang ketiga yang akan diletakkan dalam bekas ataupun dekat satu tempat itu adalah perkataan cuba lagi. Jadi ada 3 anak panah sekurang-kurangnya yang diletakkan. Yang pertama ditulis lakukanlah, yang kedua ditulis jangan lakukan, yang ketiga ditulis cuba lagi. Jadi kalau sekiranya mereka ingin mengadakan perjalanan, kalau sekiranya mereka ingin bernikah atau melakukan perkara-perkara urusan yang penting yang lain, mereka akan mengundi, mereka akan mengambil daripada salah satu anak panah ni. Jadi kalau sekiranya anak panah yang mereka ambil itu adalah tertera tulisan kerjakanlah, lakukanlah, mereka akan lakukan benda itu. Kalau sekiranya mereka mengambil salah satu anak panah dan tertulis padanya jangan lakukan, mereka tidak akan teruskan perbuatan tersebut. Dan kalau sekiranya mereka mengambil anak panah yang tertulis perkataan cuba lagi, mereka akan cuba sekali lagi, kan sampailah mereka mendapat sama ada anak panah yang tertulis kerjakanlah atau anak panah yang tertulis jangan kerjakan. Jadi pengajaran yang ke-12 daripada ayat ini adalah pengharaman perbuatan merenung nasib dengan mengundi batang-batang anak panah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Yang dimaksudkan dengan fasik kata para ulama tafsir dalam ayat ini adalah keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun senang kata kita tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan fasik adalah perbuatan dosa. Kita tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya
pada hari ini orang-orang bukan Islam telah putus asa daripada memesongkan kamu daripada agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Jadi ayat ini menunjukkan pengajarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala membantu agama Islam. Musuh-musuh, khususnya musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan mereka rasa putus asa daripada mengalahkan agama Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada agamanya, iaitu agama Islam. Sambungan ayat itu, sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepada aku. Pengajaran yang ke-15 yang boleh kita raih daripada ayat yang panjang ini adalah seorang Muslim hanya letak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim tidak sepatutnya takut kepada sesiapa pun, melainkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ciri-ciri seorang mukmin yang sejati. Sambungan ayat tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Pengajaran yang ke-16 yang boleh kita raih daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan hukum hakamnya yang diperlukan oleh orang-orang yang beriman, iaitu daripada sudut halal dan haram. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan hukum hakam. Dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita lihat perkara-perkara yang halal yang ingin dijelaskan oleh Allah, ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan kepada kita. Benda-benda yang diharamkan dalam Quran juga telah disampaikan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan berkaitan dengan halal dengan haram, kita akan lihat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakannya, menyempurnakan hukum hakamnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Jadi pengajaran yang ke-17, ayat ini menunjukkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agamanya, iaitu agama Allah Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi pengajaran yang ke-18 yang boleh kita raih daripada ayat ini adalah Islam itu akan kekal hingga ke hari akhir. Islam adalah the final religion. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya agama Islamlah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut pandangan orang-orang Islam. Kata sambungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia melakukannya. Jadi, poin yang ke-19, pengajaran yang ke-19 yang ada kait rapat dengan perbincangan kita pada hari ini tentang sandaran teori darurat adalah dibenarkan bagi seorang Muslim melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan darurat. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut beberapa perkara yang diharamkan bagi seorang Muslim untuk memakannya. Tak boleh makan darah tadi, bangkai, tak boleh makan binatang yang tercekik, tak boleh makan binatang yang dipukul, tak boleh makan binatang yang diserang oleh binatang buas dan yang lain-lain itu. Tapi dalam keadaan darurat, seorang Muslim dibenarkan untuk memakan benda-benda yang pada asalnya diharamkan itu. Tetapi seorang Muslim hanya dibenarkan untuk melakukan benda tersebut apabila beliau tidak ada alternatif yang lain. Dalam keadaan beliau ada alternatif yang lain, tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi walaupun seorang Muslim dibenarkan untuk memakan perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan darurat, kemudian Allah tutup ayat ini dengan kata-katanya mengingatkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Mengingatkan kepada kita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengasihani. Allah tahu siapa yang melakukan perkara yang diharamkan dalam keadaan darurat. Dan Allah juga tahu siapa yang melakukan perkara yang diharamkan dalam keadaan bukan darurat. Jadi ayat ini dipilih oleh Dr. Nazir Hamad sebagai sandaran teori darurat adalah kerana dalam ayat yang panjang ni ada satu bahagian yang menyebutkan dalam keadaan darurat kita dibenarkan untuk memakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah
beberapa sandaran, beberapa dalil, beberapa hujah bagi golongan para ulama yang menyokong teori darurat. Ada satu kaedah yang agung dalam Islam, kaedah fiqh yang berbunyi ad-darurah tubihul mahzurat. Keadaan darurat, dia membenarkan, dia menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam yang terpaksa melakukan perkara-perkara yang darurat, perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan darurat, maka dia dianggap sebagai tidak melakukan dosa. Itu yang saya nak kongsi pada hari ini. Saya berpada setakat di sini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi kita yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.